Salam sejahtera dan salam serak kesayang bersama saya Janet Bennett. Fokus utama, kepimpinan tertinggi Kerajaan Sarawak bersetuju atas pembentukan Majlis Perundingan Kepimpinan Kerajaan Perpaduan. Menurut Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari atau Datuk Abang Openg, rundingan tersebut akan melibatkan perbincangan hala tuju pembangunan negara serta penyelarasan sebarang isu yang timbul jika Kita telah memaklumkan kepada rakan kita di pusat bahawa kita bersetuju di atas pembentukan Majlis Perundingan Kepimpinan Kerajaan Perpaduan, di mana kita akan sentiasa berunding dengan pihak kerajaan pusat atas hala tuju pembangunan negara. Di samping itu menyelaraskan kalau terdapat masalah dalaman di antara kita. Walaupun setakat ini tidak ada masalah sebenarnya, tetapi kita selalu ada proses perundingan. Umpamanya dalam kita hendak membangunkan projek 50 juta ke bawah, kita kata it must be the full package on project implementation, di mana saya dimaklumkan oleh Director General ICU ia akan dilaksanakan seperti mana dikehendaki oleh kita Sarawak. Beliau berkata demikian selepas memperkerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Sarawak di Ibu Pejabat PBB di Kuching pada Sabtu. Sehubungan itu, Premier Sarawak telah menyarankan agar semua pelaksanaan projek termasuk lawatan Menteri Kerajaan Perpaduan ke negeri ini dimaklumkan terlebih dahulu kepada Kerajaan Sarawak supaya ia dapat diselaraskan dengan baik seperti dikehendaki oleh Perdana Menteri. Kerana sometimes we need the state officers to know what they are doing, what project they want to implement, kerana kita dapat menyelaraskan seperti mana dikehendaki oleh Perdana Menteri. I think the federal ministers, most of them comply with the direction of our Prime Minister that the state interest come first. Dan juga Perdana Menteri kata ikutlah protokol negeri, di mana mereka hendaklah bersama-sama dengan para pemimpin di Sarawak dalam mengurus dan mentadbirkan projek-projek yang dilaksanakan di Sarawak. Selain itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zahari juga memaklumkan bahawa PBB akan mengadakan konvensyen sempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Menurutnya, konvensyen berkenaan akan dilaksanakan di 3 zon di Sarawak merangkumi Selatan, Tengah dan Utara. Ini akan memberikan to update our members on what we have achieved dan juga untuk maklum kepada mereka masa depan dari sudut semua bidang ekonomi, sosial, lebih-lebih lagi pelaksanaan dasar PCDS 2030. Kerana ekonomi Sarawak sekarang beralih kepada ekonomi yang baru dan juga banyak sektor-sektor yang baru yang mungkin tidak ada di tempat-tempat yang lain akan dilaksanakan di Sarawak. So we have to update our members kerana ia membabitkan teknologi terkemuka, termasuk saya telah menjanji untuk mengumumkan satu teknologi yang berasal dari Sarawak yang akan mengubah dimensi ekonomi bukan saja Sarawak, mungkin terbabit ke kawasan-kawasan yang lain di dunia tu. Justru beliau berharap dengan adanya pendekatan baru itu serta kerjasama di pihak Kerajaan Perpaduan, Sarawak dapat meneruskan pembangunannya sekaligus melimpahkan manfaat kepada rakyat. Selesainya sidang media mesyuarat Majlis Kepimpinan Tertinggi Gabungan Parti Sarawak GPS diteruskan tepat jam 4.50 petang dan berakhir pada jam 5.45 petang.
Laporan seterusnya, seramai 32 orang ahli Majlis Pembenaran Kota Semarahan MPKS telah mengangkat sumpah pelantikan semula bagi tempoh 1 April 2023 hingga 31 Mac 2025 iaitu selama 2 tahun. Upacara tersebut disaksikan oleh Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hien di ruang legar Perpustakaan Majlis Pembenaran Kota Semarahan pada Sabtu. Semasa berucap, Datuk Seri Profesor Dr. Sim berharap agar kesemua ahli majlis MPKS bekerja dengan telus dan komited bagi mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Kerajaan Sarawak sekaligus perlu bekerjasama rapat dengan wakil rakyat dan agensi kerajaan agar mereka dapat menjadi antara pihak berkuasa tempatan PBT yang terbaik di Sarawak. Dalam upacara itu, kesemua ahli majlis telah menandatangani surat pelantikan penerimaan jawatan masing-masing serta melafazkan ikrar bebas rasuah yang dipimpin oleh pengerusi MPKS Datuk Peter Minos. Selain itu, peruntukan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM meningkat daripada 2.4 bilion ringgit tahun lepas kepada 2.41 bilion ringgit pada tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, ia susulan penerima kebajikan semakin bertambah. Tetapi kebajikan ini dia bersasar. Kita ada OKU, ada warga emas, ada yang daripada mereka yang orang yang asnaf betul-betul lah. Jadi banyak dia punya ni mereka yang menjadi kita punya kumpulan sasar. Malah yang pawai tu yang tinggal di rumah orang tua tu mereka pun diberi juga walaupun tak banyak tapi diberi sebulan RM30 lah. Tetapi semua golongan sasaran kita di bawah kumpulan sasaran kita di bawah JKM memang itulah peruntukan itu khas untuk mereka. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan program Kasih Ramadan Yayasan Kebajikan Negara YKN dengan kerjasama kumpulan Sunway di Kuching pada Sabtu. Beliau juga ahli Parlimen Santubong menjelaskan walaupun pihak JKM menyediakan kebajikan untuk golongan memerlukan tetapi mereka turut mengusahakan supaya ada yang dapat keluar daripada keadaan itu. Namun begitu kami dalam kita menyediakan kebajikan untuk mereka tetapi kita juga mengusahakan supaya ada yang boleh keluar daripada itu. Dan baru-baru ini kalau dengar jawapan parlimen saya adalah 4,000 lebih. Walaupun tidak ramai dari segi peratusannya tapi sekurang-kurangnya sudah ada. Dalam masa 2 tahun mereka keluar daripada golongan yang menerima bantuan itu. Jadi kita bantu mereka supaya mereka boleh berdikari. Jadi setakat ini baru 4,000 lebih daripada yang dalam berpuluh ribu, ratus ribu lah kiranya kan. Total seluruh Malaysia ini. Dalam program tersebut, seramai 100 keluarga dari 3 buah kampung iaitu Kampung Beradik, Kampung Semilang dan Kampung Tiang Api menerima sumbangan bakul makanan. Paparan berikutnya, Kementerian Perpaduan Negara tampil dengan inisiatif program Gerak Rahmah 2023 Jom Masak Bubur Lambuk bersempena dengan bulan Ramadan yang mana ia diadakan secara serentak di seluruh negara pada Sabtu. Menurut Menterinya Dato' Aaron Nagor Dagang, program gotong royong memasak dan agihan bubur lambuk oleh kawasan rukun tetangga KRT itu merupakan aktiviti yang dapat menyemarakkan dan memperkukuhkan semangat gotong royong, bekerjasama dan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai latar belakang, kaum dan agama. Bagi kita di Kementerian Perpaduan Negara adalah satu aktiviti yang dapat menyemarakkan kita yang berbagai kaum agama untuk datang sini. Kita melihat tadi yang datang sini bukan Melayu, Cina, Ban, dan lain semua ada. Dan dalam Kementerian Perpaduan inilah kita inginkan. Sebab itu kita mengadakan ini bersama-sama dengan komiti di sini, bersama dengan KLT, kawasan rukun tetangga kita di sini. Dan kita melihat mereka amat aktif. Terima kasih. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan program berkenaan di Kuching pada Sabtu. Dato' Aaron menambah program tersebut menyaksikan sebanyak 300,000 bekas bubur lambuk disediakan di seluruh negara untuk diagih kepada masyarakat. Manakala Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan mengeluarkan tender bagi mewujudkan wad medan di Hospital Umum Sarawak HUS.
Timbalan Menteri Kesihatan Lukanisman Awangsoni berkata proses tender itu sedang dilaksanakan di mana wad berkenaan akan dilengkapi dengan tambahan 86 katil. Saya baru selesai mengadakan satu sesi libat urus bersama pihak pengurusan Sarawak General Hospital dan juga di dalam sesi libat urus tersebut kita membincangkan secara terperinci permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh SDH dan juga beberapa solution yang dipertimbangkan oleh KPM dan juga untuk lawatan kerja rasmi saya ke Hospital Umum Negeri Sarawak ini beberapa perkara yang telah kita sebut berkenaan tentang Hospital Medan yang akan dapat menampung hampir 86 katil dan juga proses tender akan dijalankan. Beliau menjelaskan demikian dalam sidang media ketika membuat lawatan rasmi ke HUS pada Sabtu bagi meninjau pengoperasian dan keperluan semasa di hospital berkenaan. Tambah beliau memandangkan kapasiti Bandaraya Kuching yang memerlukan perkhidmatan kesihatan yang terbaik, KKM sedang cuba sedaya mungkin untuk mempercepatkan beberapa perkembangan fasiliti kerajaan yang sedang terbina. Jelasnya ia termasuk Hospital Petrajaya serta beberapa buah klinik yang telah siap dan akan mula beroperasi dalam tempoh yang terdekat. Berita selanjutnya, sebanyak 500 pek bubur lambut telah diagihkan kepada Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di kawasan Parlimen Petrajaya. Program anjuran bersama KMKK Petrajaya dan badan-badan bukan kerajaan di Kampung Malaysia Jaya itu telah disempurnakan oleh Moshidi Said mewakili Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Pada program tersebut, Moshidi telah menyampaikan simbolik penyerahan kepada wakil-wakil KMKK dari Dewan Undangan Negeri Dun Tupong, Dun Semariang dan juga Dun Satok. Persiapan program ini melibatkan kerja gotong royong yang telah bermula seawal jam 8 pagi dan disertai oleh ahli jawatankuasa gabungan KMKK kawasan Parlimen Petrajaya. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS masuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri edisi tengah hari kali ini, saksikan sorotan program Gerak Rahmah 2023 Jum Masak Bubur Lambut di Dewan Serbaguna Kampung Semariang Batu Kuching pada Sabtu. #Menyebab Fakta, Salam UKAS.